Jadi saya nak tanya salah satu persoalan yang banyak dalam kalangan umat kita sekarang, tak kisah Muslim atau non-Muslim, tak kisah dalam mana-mana agama, persoalan yang banyak timbul terutama dalam diri anak-anak muda. Yang mana kita hidup dalam dunia penuh penderitaan, penuh penyiksaan, dan kadang-kadang daripada penderitaan tu dan penyiksaan tu membuatkan kita untuk membuat pilihan-pilihan yang kita pun sendiri tak suka. Tapi atas dalam masalah tertentu, kita sama ada terpaksa atau tak, sama ada kita sedar atau tak, sama ada dengan sendiri atau bersama-sama, kita buat pilihan-pilihan yang kita sendiri tak suka, mungkin agama tak suka, mungkin manusia pun tak suka. Tapi dalam masa yang sama, Tuhan yang meletakkan kita dalam situasi tertentu. Dalam kebanyakan perkara, banyak juga benda yang kita tak boleh kawal. Contohnya, dalam keluarga mana kita lahir, dalam negara apa kita hidup, siapa pemimpin kita, dan juga mungkin kezaliman-kezaliman yang dilakukan orang ke atas kita. Ya. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk menguji. Tetapi bila kita gagal dalam ujian tu, Tuhan akan menghukum kita. Tapi kalau kita berjaya, yang mana untuk berjaya dalam ujian tu ialah satu perkara yang sangat susah. Sampai Rasulullah berkata, kalau Allah nak memberi rahmat kepada seorang, Allah akan bagi dia ujian-ujian yang tinggi untuk mengangkat martabat dan sebagainya. Tapi untuk berjaya dalam satu ujian tu ialah satu perkara yang sangat susah. Dan bila kita tidak berjaya, Allah akan menghukum kita. Dan situasi ini menyebabkan ramai yang putus asa. Memang aku tak boleh berjaya ke? Dan lagi-lagi untuk orang yang beriman, yang dia tahu cost and consequences untuk everything, dia rasa terlalu banyak beban hukuman tu ke atas pundak dia. Yang at last, aku ada harapan ke? Jadi untuk yang persoalan macam ni, apakah solusinya dan dia letak dalam kategori mana dalam akidah tersebut? Wallahu alam. Baik. Amazing question, ya. Soalan yang baik dan sangat-sangat diperlukan hari ini. Tak ramai yang nak bertanya soalan ini, tak ramai nak bawa bincang, dan tak ramai yang nak menjawab soalan ini. Okey. Pertama sekali, hakikat kehidupan penuh dengan kesengsaraan is like a fact of life. No one will disagree. Tak ada orang akan tak setuju. Bahkan ada satu agama ni, saya tak perlu cakap lah agama apa, yang mana ia berdiri di atas how to deal with suffering. Life is about suffering, and how do you deal with it? Macam mana you ubah suffering tu menjadi sesuatu. Dalam apa segala agama, ada penekanan kepada fakta dan hakikat kehidupan yang pahit dan susah. Sebagai umat Islam, kita confront reality secara matang. Kita tidak seperti sebahagian pihak yang kita kena overly positive. Betul? Toxic positivity. Oh, everything is fine, you know. It's how you look at things, your perspective. No. Itu in denial. Ada pula terlalu gloomy 100%, there's no hope. Tapi bila kita lihat kepada Al-Quran, konsep ujian tu, mungkin as a Muslim, kita dah biasa dengar. Tapi I've met non-Muslims yang this concept of ujian ni explains much of the question. Sebab apa? Dia tidak menafikan hakikat kesengsaraan. Dalam masa yang sama, ada hope for humanity. Sebab when we speak about test, that means there's a possibility of success and also failure. People just want to hear that possibility. Boleh ke manusia ni berjaya? Boleh ke manusia ni baik? Boleh ke manusia ni mengatasi, mencapai kebahagiaan? Is happiness even possible? That is the bigger question. Is happiness even possible in this world? And what more in akhirah? Now, nak berjaya. Bila kita kata berjaya, tadi sahabat kita tanya, apa kriteria berjaya dalam ujian ini? Tiga. Beriman,
taubat, amal soleh. Beriman, bertaubat dan amal soleh. Now Ustaz, ni semua teori Ustaz. Give us real examples. Saya sekarang ni tidak ada nama, real person punya nama. Tapi sebab we do counselling dan saya buat counselling kepada orang-orang yang ada depression, anxiety, mental illness patients. I hear amazing stories from these people. Orang-orang yang kita rasa macam kalau aku kat tempat dia, that's it. Kan? There's no hope. Tapi in the worst of situations, you'll see the human spirit thrive. Ini luar biasanya manusia. Di sini yang bila Allah respon kepada malaikat, malaikat kan sangsi. Kenapa kau nak cipta satu makhluk yang akan saling berbunuhan? Apa Allah cakap? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Kita nak tahu tak apa yang Allah tahu yang malaikat tak tahu tu? But it gives us hope. Dan bila kita baca ayat tu dekat bawah sikit, kita faham apa itu sebenarnya. Apa tu? Kemampuan untuk bertaubat and amend our ways. That is our greatest capability. That is the greatest capability of our father Adam. Yes, he can make mistake. Yes, he can suffer. But he can mend his ways. Dia boleh bertaubat. Dia boleh betulkan keadaan. Yes, kita boleh datang daripada keluarga yang berantakan. Tapi kita boleh mend our ways. We can stop that cycle of, that vicious cycle, betul? Berapa ramai orang yang datang dari keluarga penagih dadah. Tetapi dia kata, that's it. It will stop here. Betul? Moyang aku, atuk aku, bapak aku, abang aku, semua penagih. Dia akan berhenti dalam hidup aku. That's it. I'm the last in this line. How many of them succeeded? Saya tak kata benda ni senang. Saya kata it's possible. And there are numerous success stories. And di dalam situasi-situasi yang begitu teruk inilah baru kita melihat bila Allah kata, aku tahu tentang manusia apa yang kamu tidak tahu. There's greatness and beauty in man. There's amazing spirit di dalam jiwa manusia yang hanya boleh keluar apabila ujian itu teruk gila. Kalau ujian itu tidak teruk gila, maka spirit itu tidak akan hebat. Saya pernah bawa nukilan daripada Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace ni, dia kawan kepada Darwin. Dia adalah antara penemu kepada teori evolusi juga. Tapi dia percaya kepada roh. Darwin jangan salah faham. Darwin has never disbelieved in God. Dia tak pernah. Dia deist. Dia tak percaya pada the Christian God. Tapi dia percaya ada higher power. Ni banyak orang tak tahu. Orang ingat Darwin atheist. Dawkins yang lebih-lebih. Okay? The current atheist ni yang lebih-lebih saja. Dia orang yang lebih hulu, lebih ekstrim daripada Darwin himself. So, Alfred Russel Wallace ni, dia kata, beautiful statement. Dan bagi saya, dia punya kenyataan tu syarah kepada apa yang ada dalam Al-Quran, bagi saya lah. Dia kata, kalau kita lihat di alam ni, nature, it is full of calamities. And it is only through these calamities that the human race evolved, dia kata. There is no such thing as evolution unless you see calamities. Dia akan percaya pada teori evolusi kan. Ini pandangan yang saya tak kata saya setuju atau saya tolak. Cuma dia sendiri menekankan bahawa tanpa ada bencana alam, volcanic eruption, gempa bumi, banjir kilat, dan macam-macam lagi musibah yang berlaku, tanpa perkara-perkara seperti ini, manusia tidak akan kenal apa itu erti tolong-menolong. Manusia tidak akan kenal apa itu erti kasih sayang, apa erti sabar, apa erti syukur, gratitude. He speaks about all this. Dan kenyataan dia ni sama dengan apa yang Imam Ghazali sebut dalam Ihya. So yes, there are people who will fail. Ini hakikat dia. Yang akan ada orang yang akan berjaya. Bila kehidupan kita dikelilingi oleh kesengsaraan, dia tidak menentukan bahawa pilihan kita adalah pilihan yang tidak baik. There's no determinism there. Tidak ada. Betul. Itu saya kata tadi. Apa? Iman, taubat dan amal soleh. Semua orang boleh buat tiga benda ni. Semua orang boleh percaya kepada Tuhan. Yes, sometimes kita question God. Ya Allah, tak boleh kurangkan sikit lah. Discount lah kan. Aku dah 10 tahun kan. Rasa macam dah tak boleh ya Allah. Tak apa, have that conversation with God. It's okay. Tengok Nabi Yunus.
Nabi Yunus resign terus kan. The only prophet that resign. Betul tak? Tanpa izin lah. Tanpa izin. Tapi Allah bawa dia balik. That means manusia boleh sampai peak yang dia, okay, that's it, I can't take this anymore. I'm going. It's fine. But apa yang Nabi Yunus buat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Taubat dulu. Taubat. Say, ya Allah, sorry. I know I have the capability, but I tak boleh tahan lah. Nabi pun mengadu dekat Taif. Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, keadaan paling teruk dalam dakwah bila ya Rasulullah? Nabi kata Taif. Tengok doa Nabi di Taif tu beautiful. Siapa yang tengah tertekan dalam hidup, bacalah doa tu. You can even selami perasaan Nabi SAW. So it's fine to complain to God. It's fine, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa ingatkan diri kita, we are capable of believing in the truth, we are capable of repenting, and we are capable of doing good. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayahnya kah? Bukan. Ayah ada? Tak jadi. Okey, insya-Allah. Manusia mampu untuk beriman kepada kebenaran, manusia mampu untuk bertaubat, dan manusia mampu untuk berbuat baik. 3 perkara ini kita mampu buat dalam apa keadaan sekalipun.